Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzama min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Allahumma rfa'anna al bala wal waba wal kurna ya rabbal alamin anna wa an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita ni diberi peluang oleh Tuhan kita dekat dengan kita ini nak mengembalikan bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni pada akhir bulan Ramadan yang kita duduk ni. Kerana bulan sekarang ni iaitu sekarang ni iaitu akhir daripada bulan Ramadan al-Mubarak, iaitu bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan satu bulan kepada kita ni supaya kita mendekati dia, iaitu Tuhan yang menjadikan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita. Maka dengan limpah kurnia ni kita boleh duduk sampai ke 27 hari kita berpuasa, dan malam ni adalah malam yang ke-28 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak tahun 1442 Hijriah. Jangan kita sangka kata apabila kita telah lepas bulan lepas daripada hari yang ke-27 maka kita berasa kata kita duduk biasalah. Bukan makna gitu. Kenapa? Kerana bulan Ramadan ni belum lagi habis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda daripada hadis yang sabit daripada baginda alaihi salatu wassalam, hak penting sekali kita kena ingat, iaitu innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu sudah dengan khawatim. Apa makna khawatim? Makna Tuhan nak tengok kata kita tutupnya bulan Ramadan ni, kita nak seolah kata ya mari ziarah kita nak pergi hatta dia ni naik kapal tubai ke di matak ke di Sanambin ke bahasa Sia kata, untuk nak hatta dia klik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Bukan makna kata orang mari ziarah kita pun tahu duk gitu, ya nak klik kita pun tak lagi hatta gapo, ya bukan cara lagu tu. Cara yang molek yang kenanya iaitu kita ni kena menyudahkan bulan ni dengan segala-gala amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka dan redha.
Jangan kita makna kata lepas daripada 27 gak kita buat biasa gitulah, bukan. Karena sebagaimana hadis yang kita telah dengar tadi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu amalan hak akhir, itulah Allah Subhanahu wa taala nak nak balaskan, nak beri ganjarankan kepada kita. Ingat molek wahai ikhwah yang dikasihi, yang dihormati, yang dimuliai. Jadi pada lekak Allah kata, kalau bahasa Sia agak mana kata kong sutai, kalau bahasa Jawi kita agak mana kata lekak hak terakhir sekali. Mana cara hak kita nak pergi hak akhir sekali ni amalan seafdal amalan ini, iaitu gapo nama sebagaimana kita letak tu, iaitu hendaklah kita mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan as-sadaqah. Dengan gapo? Dengan as-sadaqah. As-sadaqah ni makna kata kita mendermakan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk gapo? Untuk menyempurnakan amalan kita di dalam bulan Ramadan. Takut kita terlupa hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardu di atas kita, suruh kita mengeluarkan zakat fitr supaya nak menyucikan puasa kita, bulan Ramadan kita, amalan yang ada di dalam tu, supaya nak sempurna molek kembali kelik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pihak kita ni malam ni insya-Allah, bagi mereka yang tak tidur lah, terutama duduk di negara kita ni, dia tak ada rehat lagi, tak ada tidur lagi, duduk ikhwah-ikhwah kita luar-luar negara tu, daripada negeri Mesir, Allah mahfazhum ajma'in, dan negeri Saudi sendiri, negeri Urdun dan lain-lain lagi lah, daripada tempat-tempat yang ikhwah kita ada di sana. Pohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjagakan mereka, keselamatan kepada mereka, dan pimpin mereka kepada keselamatan hidup dunia dan akhirat. Itu yang kita mahu. Dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini supaya Allah taala beri kemenangan kepada umat Islam kita yang ada di Palestin, yang mereka sekarang ni tengah-tengah duk dikacauan oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak ada nak kecek jadi panjang sangat, iaitu kita nak kecek tentang kelebihan sedekah di akhir bulan Ramadan. Kerana adalah hadis yang keluar oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Baihaqi, dan disebutkan oleh Imam Ibn Munzir di dalam Targhib wa Tarhib dan lain-lain daripada tokoh-tokoh ulama kita, dengan sanad yang kata makbul, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata telah sabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda ni seolah kata Nabi nak rayak kepada kita sebagai umat Nabi SAW. Dia kata ayyus saumi afdal. Orang mari tanya Nabi SAW, hak manakah puasa hak afdal? Orang mari tanya Nabi, puasa afdal sekali hak mana? Qala saumu Sya'ban, iaitu puasa Sya'ban. Maka alhamdulillah kita ni pakat boleh menunai bulan Sya'ban dengan sihat wal afiyah, boleh kita tunainya amalan-amalan sunat belum daripada bulan Ramadan ini. Kenapa Nabi jawab itu? Kata puasa Sya'ban itu adalah baik, adalah molek ta'ziman li Ramadan, kerana nak membesarkan bulan Ramadan. Karena dia ditanyakan orang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan qala ayyu sadaqah afdal. Orang mai tanya Nabi, sedekah hak mana kah afdal? Hak mana sekali hak sedekah hak molek sekali hak mana ya Rasulullah? Sahabat dia ginilah dengan Nabi SAW ni, anah rayak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam sadaqatun fi Ramadan, iaitu sedekah di dalam bulan Ramadan.
Maka orang kita ni alhamdulillah, terutama orang-orang Jawi kita, orang berbangsa Melayu, bahasa Jawi, bahasa Melayu kita ni lah sekarang. Alhamdulillah, kerana berkesan dengan suasana orang Islam yang ada di negara Arab ni, mana kata dia ni berkesan. Orang Arab ni kalau siapa bulan puasa akhir daripada bulan Ramadan ni, dia wari orang panggil kata mal harta dia ni berguni-guni untuk apa tu? Untuk nak menyucikan harta dia, untuk nak melepaskan kewajipan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nak meserenakkan nak serenakkan bagi hati-hati orang-orang Islam yang tidak cukup lengkap di dalam masalah gunanya harta. Tuhan wi harta kepada dia, harta yang banyak, yang suka juga nak wi manusia seumpama dia, terutama orang seugama dengan dia ni berasa serenok, berasa sedap hati supaya dia hak Tuhan wi. Lalu dia faham kata hak molek sekali ya buat di mana, iaitu di Ramadan, terutama di akhir bulan Ramadan ni, akhir yang kita duduk ni, lekak teh akhir sekali ni masa ni. Nampak tu tak? Masa malam lagi, iaitu besok hari, iaitu malam 29. Tu afdal kita waktu baikkan sedekah kita kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita tak ada nak dah kepada manusia ni. Demo nak puji ko, demo nak kata baik ko, demo gitu gini tak ada. Kita innama nut'imukum liwajhillah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu adalah kewajipan kita. Nampak tak? Itu adalah kewajipan kita yang kita itu kena buat, yang kita itu kena melaksanakan. Baik. Lalu berkatanya Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Munawi ni salah satu daripada tokoh ulama besar. Ia mensyarahkan hadis ni. Ia kata, kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sebut kata afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan? Kenapakah Rasulullah boleh kata begitu? Kerana li'annahu musimul khairat wal ibadat. Kerana Ramadan ini adalah musim, adalah satu masa yang penuh di dalam itu untuk berlomba buat kebaikan dan buat amal ibadat. Maka masa tu lebih daripada masa yang lain. Tu cara mereka yang yuriduna tijaratan lan tabur. Mereka yang nak menega dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perniagaan yang tidak dia itu nak rugi. Kalau nega dengan Tuhan tak rugi kita. Kalau nega dengan manusia belum tentu. Nampak tu tak? Kerana manusia ni terkadang kita hala ke dia 245 60 ribu, nak pusing habis pak modal ada. Tapi Tuhan ada. Tuhan bukan lagu tu. Nampak tu tak? Ni orang Islam, orang yang beriman kena berjiwa umpama tu. Nagi pahal lagu lain tak boleh. Awak pun nagi pahal lagu lain tak boleh, kerana kita adalah muslim mukmin. Orang yang beriman kepada Allah Taala dan hari kemudian. Dan tidak ada orang yang sadaqallah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam Tuhan nak dia itu jadi punuh, dia itu jadi sakit hati. Tak. Tuhan ni tak pernah buat kita sakit hati. Juga Nabi SAW. Semua tadi tu apabila manusia tepuh gapo dengan bala petaka cuba gapo nama, apabila kembali kepada Allah jalla sya'nuhu wa taqaddasat asma'uh, Tuhan akan orang panggil kata nak kita tu sakit hati jadi hilang. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kita ni tak ada sakit hati apa yang hilang daripada kita. Apa yang dapat kepada kita ni pun kita tak ada berasa gana, kerana semua itu minallah. Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala ambil, Allah Ta'ala akad, Allah Ta'ala waktu, semua itu biyadillahi subhanahu wa ta'ala, di tangan Tuhan belaka. Maka kita sebagai orang beriman senang hati, tidak jadi orang panggil kata, tidak jadi rusing, tidak jadi serabut, tidak jadi kita ni penat apabila Allah Subhanahu wa ta'ala cobakan kita. Baik. Maka katanya Imam Al-Munawi lagi kata afdalus sadaqah, iaitu sedekah yang berlaku, yang kita kerja di dalam bulan Ramadan. Kerana itu adalah musim yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka
dan Allah Subhanahu wa taala bukanya untuk orang yang buat baik di dalam bulan ini, terutama mendermakan harta dia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan jamin kata dia akan hidup sebelah bulan pula berbahagia, tidak berjumpa dengan bergerak sama sekali dalam urusan harta dia. Ini Allah Subhanahu wa taala jamin di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai para ulama kita ni telah syarah marikan kepada kita dengan cara ringkasnya kita ambil di sini. Maka hendaklah kita faham dulu. Apabila kita faham urusan agama, barulah kita boleh kerja. Bagaimana kita nak buat kerja sedangkan kita tak faham urusan agama, kita tak faham urusan apa hak Tuhan khanak daripada kita tak faham. Apabila kita buat sedangkan kita tak faham, ia jadi sepik hati kita. Jadi terlekat cara mikir kita, maka situlah punuhnya punuhnya perasaan kita, punuhnya niat kita dan azam kita jadi punuh. Maka kena faham dulu. Kita nak buat kerja gapo-gapo, hak tu kena faham. Sebab itulah apabila kita tengok kata Nabi kecek lagu ni, ya betul setara mana, tengok sinilah dia kata. Kerana amalan yang soleh itu apabila kita buat satu pada bulan biasa ni, lagu mana? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa dia datang kebaikan, buat tu kerana Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah sedekah kepada jalan Allah taala ni, waksa Tuhan balas 10. Tapi dalam bulan ni Tuhan yudhaif ila 700 dha'f, iaitu Tuhan akan ganda berapa? Kepada 70 dha'f, 70. Nah, 70 ganda di dalam bulan Ramadan. Maka alangkah apabila kita tahu kata bulan ni adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala ganda, kita tak nak kok ni. Naknya kewajipan kita, makna kata kita kena buat. Jangan duk kira kok tu kok ni. Kira tak kewajipan hak kita kena buat. Kalau kita kira pada hujung jatuh manusia kita ni, ya tak sudah. Ya manusia kita ni ya benar yang berdosa lah kalau kita kecek mudah-mudah. Hak naknya kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semaya mayat ke. Kita nak gapo lagi daripada saudara kita yang meninggal? Kita nak gapo lagi? Kita gi yarju rahmatullah, yarju thawab Allah. Kita gi nak kepada pahala Tuhan, ganjaran Tuhan. Apabila kita gi lagu tu lahu qiratan. Ada dua balasan. Satu qirat ni besar bukit Uhud, pahala. Polabun, hak yang kita duk cari, tapi kan tam polabun ni perakak polabun ni ke apa nama cara kita cari pahala ni, ia bukan cari pahala dengan cara khurafat dalam Islam. Ia cari dengan apa? Cari dengan apa nama orang panggil kata, cari dengan hati yang bersih dan kena cara yang Allah Subhanahu wa taala suruh cari. Itu caranya. Yang betul yang Islam hajar mari hak tu betul. Lain daripada ni, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan tak jamin dan tak terima apa cara-cara yang lain daripada ini. Maka dengan itulah para ulama dulu-dulu yang hebat-hebat, yang berkat-berkat, yang jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala di kalangan ulama salafis salih, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin terhadap hidup mereka, kata mereka itu duduk di atas bantasan yang betul. Mereka itu siap sedianya keluarkan zakat dia ni di dalam bulan Ramadan. Keluar di dalam bulan ni. Terutama bila 10 hari ni. Awak apa? Kena pilih 10 hari. Kerana masa kita duduk ni, iaitu masa yang Allah Subhanahu wa taala dekat sekali nak mentutupkan pintu bulan Ramadan. Apabila nak tutupkan pintu bulan Ramadan, pasti kita nak menyucikan Ramadan kita itu dengan apa? Dengan infak. Dengan kita membelanjakan harta kita kepada jalan Allah, terutama hak mana? Iaitu zakat mal. Zakat mal, zakat harta tahun ni. Sebab gapo orang kita ni jadi kerja tak jadi Abdul Rahman ibni Auf, tak jadinya Uthman ibni Affan. Kenapa? Kerana kita kerja tak makan riba, tak makan riswah. Akan tetapi masalah zakat kita tak ada gapo, tak ada jalan mengikut Islam itu no. Apabila zakat kita tak ada jalan mengikut urusan Islam no,
Nascaya kerja kita yang kita kerja, yang kita buat, ia tak naik target seumpama hak Islam. Tuhan tak akan bantu kita kalau kita tak mencarakan harta benda kita tu dengan cara yang Islam kita nak. Maka kita jadi salah kata nega sungguh tapi tak naik target. Tak jadi berjaya sebagaimana orang yang telah berjaya mari dah. Kalau kita kecek mudah-mudah, kalau kita nak misal dengan cara mudah-mudah. Kita ni nak makan ni hak sedap-sedap, kita pergi makan di luar rumah, di kedai, di berapa nama masalah, umpamanya kita kata, kita nak buat ratik sebagaimana hak kita makan mari. Pasti kita kena tahu cara. Kalau kita tak tahu cara, belilah ikan mahal setara mana, udang mahal setara mana, daging mahal setara mana pun, tak jadi kita buat, ya tak jadi. Tak jadi seumpama kita makan di luar rumah, di kedai, di berapa nama, ya tak jadi. Juga kita baca dalam sejarah gana sahabat ni berjaya, orang ni berjaya, orang ni berjaya. Kenapa? Ni cara kita ni kena jalan mengikut cara dia, barulah kita jaya seumpama dia. Nak kita faham dengan cara jelas di sini terhadap saudara-saudara Islam yang Allah Subhanahu wa taala memewahkan mereka dengan harta benda. Kerana harta benda ni apa panggil? Hiasan hidupan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Makna kata harta benda dan anak pinak ni adalah zinah. Apa makna zinah? Makna hiasan hidupan dunia. Tetapi hidupan dunia kalau tak landaskan, tak berjalankan mengikut urusan agama, nascaya Tuhan kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Makna kata hidup pada dunia ni sekadar perkara-perkara yang tipu daya sahaja. Kalau kita jalan betul molek dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Nascaya kita berjaya hidup dunia dan hidup akhirat sama-sama. Baik. Sebab itulah orang salaf dia sipakan harta dia, sipakan kerja dia untuk mengeluarkan zakat mal, bukan sekadar zakat fitrah di dalam ini bulan. Bulan mana? Bulan Ramadan. Kepada siapa? Kepada umat-umat Islam yang seagama dengan dia supaya mereka itu boleh hak. Kalaulah zakat boleh jalan sungguh, tidak ada pencuri, tidak adanya jadi kemusnahan di dalam perniagaan, tidak ada bank gerak, tidak ada gapo. Nampak tu tak? Ni cara yang Allah Subhanahu wa taala jamin. Apabila kita beriman dengan Allah, maka turutlah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan raya kata buat gini nascaya munjaya, maka kita turutlah apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh tu. Baik. Kemudian hak utama sekali, kita ni nak keluarkan harta kita, sedekah kita ni kepada siapa? Kepada siapa? Di sini tepat soal. Mahattah, satu tempat yang kita kena pakat kira dan bercara. Semua orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kemewahan ini, ya boleh. Ada duit dalam kocek dia, ada harta di dalam bank dia, dalam berapa nama dia, ada. Tuhan beri ke dia. Akan tetapi yang nak bagi tadi itu kepada siapa? Situ tempat soal. Nampak? Di situ tempat soal. Hak molek sekali iaitu kita bagi kepada mereka yang mengajakkan kepada al-Islam. Yakni orang yang nak mengajakkan kepada Islam dan nak mempertahankan kehebatan Islam dan nak jaganya maruah Islam, hak tu pasti kita kena bantukan dia. Daripada siapa pun tak ada gapo di atas muka bumi ni. Tak kira bangsa bahasa mana, tapi nak sifat umpama mana. Mana kata ia ni orang yang jaga agama Allah. Orang yang hafal Quran masalah. Orang yang mengajar tafsir masalah. Orang yang nanti duk jawabnya kesamaran-kesamaran yang masuk di dalam agama kita, yang nak memenuh kepahaman agama kita. Orang yang nak mengakadkan landasan Islam. Hak penting sekali dalam ayat kata wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal uliya. Nak akadnya kalimatullahi hiyal uliya, orang lagu itulah kita wajib membantukan dia. Nampak tak? Kita ambil sifat. Ambil sifat kamar ni kita suluh tengok kata orang lagu ni yang nak bantu Islam ke tak? Kalau yang nak bantu Islam, kita beri ke dia. Serah ke dia. Tak ada masalah. Siapa pun di atas muka bumi ni bukan orang mana-mana. Nampak tak tu? Sebab majlis kita ni tak ada jadi bertekih dengan siapa,
tak ada jadi katuk hati dengan siapa dak. Semua pakat-pakat nak pimpin al-Islam, nak kempen dia, nak bawa dia al-Islam ni, dan nak jaganya kebersihan agama kita ni pahal kena duk sebagaimana Tuhan nak, hak ada dalam Quran, hak ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajak kelik kepada kitab Allah Taala, yang mengajak kelik kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut cara-cara yang dipahamkan oleh para ulama rabbani, maka tak ada apa. Boleh kita bantukan dia, boleh kita sokongkan dia, boleh kita inginkan kepada dia, tak ada apa. Karena mereka ini betul-betul kerana nak gapo nama, nak jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, walaupun berpakaian agama, walaupun berpakaian umpama ulama sekalipun, jangan kita terpedaya dengan dia. Hak apa? Kerana itu bukan henaknya. Tengok hijau tu ya buat ke tak? Hijau tu makna kata gapo kata hak ia kemukakan kepada din Islam. Di atas lidah ni ada tak qala Allah, firman Allah Ta'ala. Di atas lidah ni ada tak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas lidah ni ada nama-nama sahabat, ada nama-nama tabi'in, ada nama ulama-ulama yang ulama Islam itu mengiktiraf, mengaku kata dia tu sebagai ulama sungguh. Ada kata ada. Semua huraian dia tu ada ke tak? Orang panggil kata nas-nas daripada tokoh-tokoh ulama, daripada kibar, pembesar-pembesar ulama Islam, sekali dengan sanak-sanak, sekali dengan pahamnya yang betul, yang benar, ada ke tak ada. Itu makna yang kita nak bantu. Kalau ada, fabiha wa ni'mah. Elok sekali. Hak tu yang kita kena bantu dia, hak tu kita kena sokongkan dia, kerana orang tu orang yang Allah Subhanahu wa taala kata ia nak akadkan kalimatullahi hiyal uliya. Nawi kalimah Allah Taala ni tinggi sebagai lambang besar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang tak pandai, kita orang awam, kita orang yang tidak ada ilmu pengetahuan banyak seumpama dia, maka kita bantukan dia, tak ada apa. Boleh. Nampak tu tak? Kita pilih hak makna, hak mana, hak sungguh, hak mana yang pura-pura. Kita pilih. Cuma ambil sifat itu cara yang kita nak menginfakkan harta kita kepada mereka yang kita nak belanjakan harta. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata di dalam ayat Al-Quran, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Umpama mereka yang membelanjakan harta-harta mereka fi sabilillah. Belanja kerana jalan Allah. Bukan belanja kerana ini kumpulan kita. Bukan kita belanja ini kerana ia ni darah kita. Ini adalah puak kita. Ini adalah mati kita. Tak, bukan makna itu. Yunfiquna fi sabilillah, kerana jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah ni tidak ada apa nama? Orang Arab lebih daripada orang Ajami, orang Ajami lebih pada orang Arab, orang hitam, orang putih, orang apa nama? Orang bangsa tu bangsa ni kaumiyah ke? Kaumiyah ni manakah gapo apa yang kata berpuak-puak ke? Tak bukan lagu tu. Semua mereka yang mengucap dua kalimah syahadah ni orang kita belakang. Yang semaya kiblat tullah, Quran tullah, Nabi Muhammad tullah. Nampak tu? Allah Taala ni sebagai Tuhan dia, saudara belakang. Nampak tu tak? Ha ni cara dia. Yunfiquna fi sabilillah, yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pecah tubik pada ruang tu 7. Tiap-tiap 7 tadi satu ruang tu Allah Taala ganda pula apa nama? 7 kali ruang pula, tubik pula. 7 deher dia tadi itu, bunga dia, cabangnya dia, dalam cabangnya satu-satu tu 700 pula. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah Taala nak mengganda bagi siapa pun boleh belaka. Tuhan kuasa belaka. Nampak tu tak? Itu adalah perkara-perkara yang agama kita ini rayakkan kepada kita. Supaya nak kita ni gunakan harta kita serta umur kita, kena dengan cara. Betul dengan landasan hak agama Allah Subhanahu wa taala no. Dengan sebab itu, hei orang yang ada harta banyak, hei orang yang Allah Subhanahu wa taala buka kemewahan,
di mana tempat pun yang kamu itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mari dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata gana terhadap kamu. Kata macam mana terhadap orang yang Allah Taala buka kemewahan tadi. Semua itu daripada Tuhan belaka. Al-malu malullah. Harta tu harta Tuhan nah. Tuhan wi kita. Tuhan wi kepada kita. Dan Tuhan akan tanya, min aina akhadta wa fima anfaqta. Daripada mana kita hasil dia dan di atas apa yang kita belanjakan harta itu. Tuhan akan tanya kita. Kerana benda ni adalah perkara yang kita kena mengingati diri kita. Sebelum daripada bila hari yang kita itu tak boleh nak kembali kelik mari di atas muka bumi ini dengan cara apa yang kita nak. Sekarang lah ni kita ada di atas muka bumi ini, ada di dalam bulan Ramadan, ada di dalam seafdal hari, iaitu hari 10 akhir daripada bulan Ramadan. Ini adalah perkara yang besar sekali daripada nikmat Tuhan. Kabar dan tahu bagi mereka yang kabar dan tahu, dan lalai dan tak ingat bagi mereka yang lalai dan tak ingat daripada ini ajaran. Akan tetapi sebagaimana katalah, peluang ni Tuhan wis sekali. Apabila dia pergi, kita tak boleh nak akan heret dia balik ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Sama sekali kita tak boleh nak heret dia. Sebab tu kita kena falyatanafasil mutanafisun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rayak dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, sebagaimana ulama kita rayak di sini ni, dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ni kita dah dengar semua hadis ni, tapi pernah ke tak kita ambil diri kita ni masuk dalam hadis ni? Katanya guru kami, ia sebagai ahli hadis, duk mai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sia pandai duk baca hadis, duk takhrij hadis, duk waktu baik sanad hadis, tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab hadis Nabi ni adalah pensyarah bagi kitab Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada syak. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Dan kami menurunkan kepada engkau ya Rasulullah az-zikra, yakni Al-Quranul Karim. Maksudnya Al-Quranul Karim, az-zik di situ supaya apa? Litubayyana lin-nas, supaya mung tu ya Rasulullah menyatakan bagi manusia takun nak lagu mana. Maka hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kira mutawatir ataupun ahad, wajib di atas orang Islam, wajib di atas orang yang beriman, kena junjung tak atas kepala. Dalam arti kata kena pakai dia, kena ambil diri kita tu amal di dalamnya. Katanya guru kami hafizahumullah, ia kata kalau kita baca satu hadis ni, kita buat sekali pun tak apa dah dalam hidup kita. Kita baca hadis Nabi, kita buat sekali sebagaimana Nabi nak, lepas dah daripada taklif, lepas dah kita daripada bebanan ya Allah Subhanahu wa taala suruh, ya Allah Subhanahu wa taala bukakan ilmukan kepada kita. Nampak tu tak? Ha ni cara yang apa nama ni, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dok royakkan kepada kita, kamar dia ulama tolong mai dok royak pula kepada kita. Nawi kita amal sekali. Sekadar mana? Sekadar kita kuasa. Hadis mana? Ni terutama hadis hak sakut paut dengan orang yang mempunyai harta benda yang banyak, harta yang limpah. Orang kalau Tuhan wi kaya ni kaya sungguh. Ya Allah, tak tahu nak buat. Ya gerak ni, gerak tangan gini ya. Ya hasil dah bagi dia. Orang kalau Tuhan tak saya beri, Allah tak keting. Tak boleh. Pelik juga. Nampak tu tak? Ha, itulah sebab tu baca dalam hadis, innallaha huwa musa'ir. Allah Ta'ala yang menaikkan harga, buat turunkan harga ni Allah Ta'ala. Makna lagu mana? Makna Tuhan duk kontrol. Tuhan duk kontrol, we naik harga jadi mahal benda. Hak ni jadi harga murah. Ya Allah, Tuhan belaka. Semua itu biadillah yu'tihi mayyasha. Di tangan Tuhan belaka, nak pusing putar kot mana. Maka kita apabila kita tahu dia kata semua itu semua daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat boleh daripada kepada kita ni, malaikat daripada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita dengar hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi kata, ma min yaumin, tidak ada hari mana-mana, yusbihul ibadu fihi, berpagi-pagi, makna bangun pagi seorang hamba tu. Katanya pensyarah bagi hadis ni di kalangan ulama-ulama kita, hamba di sini mana hamba yang mempunyai wang, mempunyai harta, mempunyai hak dia terhadap diri dia kepada orang-orang fakir miskin, kepada orang-orang yang berhajat. Al-ibad yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan, malaikat turun daripada langit. Dua malaikat di kalangan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengar belakang dah hadis ni, tok guru kita, ulama-ulama kita baca sahabat-habis baca. Akan tetapi kita ni memasuk lagi dalam hadis ni, kita amal lagi dengan hadis ni. Itu soal. Dengar tak payah, tahu tak payah, ilmu Allah ni tak nak cari. Tetapi selepas dah kita tahu tu, kita boleh buat ke tak? Sebagaimana kita tahu, sebagaimana kita itu dibukakan ilmu itu oleh Allah Ta'ala kepada kita, kita boleh nak amal ke tak? Nampak tu tak? Sebab alim ulama ni, ia kena seksa kerana ia tak beramal dengan ilmu. Hak kita tak minta adalah ghairil maghdubi, al-maghdub dia al-yahud. Sebab apa? Yahud ilmu banyak tapi amal kurang. Walad dhalin Nasara, amal banyak tapi ilmu tak ada. Jadi terbalik, akas. Yahudi ilmu banyak tak beramal, Nasara rajin beramal, ilmu tak ada. Islam tak sih lagu tu. Islam nak tengah beramal serta mempunyai ilmu apa yang dia amal itu. Kata ya amal lagu ni gini, ada alasan. Sebab tu kewajipan di atas alim ulama kena mengajar, kena rayak, kena sebar, kena seru, kena panggil, kena jelas kepada siapa? Mula sekali kepada diri dia, lepas pada tu kepada umat. Nah, wa khija gatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa malakan yang zilan. Dua malaikat ni turun daripada langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, maka katanya malaikat itu, fayaqulu ahaduhuma, maka kata salah seorang daripada kedua-dua malaikat tu. Nah, seorang kata mula-mula ni senyap, kata kan ni doa malaikat. Doa malaikat ni adalah doa yang mustajab. Apa mustajab? Mustajab makna kan? Makna Tuhan terima. Apa Tuhan terima? Kerana ia tak berdosa. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tu sifat malaikat. Ia tak lawan Tuhan. Ia buat apa yang Tuhan tu suruh, tu sifat malaikat. Ia berdoa katakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ya Tuhan aku, berilah kepada orang yang berikan harta dia kepada jalan-Mu ya Allah, wi apa? Khalafa. Wi tambah lagi. Kata ulama syarah ni, dia kata wi tambah. Wi 100, cuma wi ke, ya Allah orang ni wi 100, wi 1000 pada dia. Ya Allah orang ni wi 1000, wi 10,000 pada dia. Ya Allah orang ni wi 10,000, wi 100,000 pada dia. Orang yang biasa duk lagu ni biasa lagu ni. Hak royak, hak Nabi royak lah, itu hak Nabi royak kata malaikat kata gini ni, pernah. Kerana orang Islam yang sebenar-benar Islam, yang sebenar-benar beriman, dia dengar hadis, dia mari pakai, yang mari beramal. Pasal saya panggil mapatibat, yang mari buat, boleh sungguh. Yawi 100, Tuhan balas ke dia hari tu lah 1000. Yawi 1000, Tuhan balas hari tu lah 10,000. Ni bagi orang yang hati siapa dengan dia tu iman kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat dia, buat kerja yang nampak. Ada apa orang tak beriman, orang yang tidak ada ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul sebagai Sayyidil Adnan, ia tak boleh nak pergi, ia nak pergi tak boleh. Sebab tu pada awal jelasah tadi, amal ayat katakan kita nak buat gapo kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Kena faham dulu baru kita boleh nak buat kerja. Kalau tak faham, ya Allah, tak boleh nak buat. Nampak tak tu? Baik. Lalu setelah daripada malaikat mula-mula ni berdoa,
Malaikat yang kedua tu berdoa pula, dia kata, wa yaqulul akharu Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, ya Tuhan aku, berilah kepada orang mumsikan. Mumsikan mana-mana? Tak menunaikan hak. Lagu mana tak menunaikan hak? Makna kata tak berikan hak dia, hak Tuhan suruh, kepada jalan hak Tuhan. Tak beri. Pas jadi kan? Malaikat kata suruh wi talafa. Apa mana talafa? Binasa. Wi binasa, wi tak tambah, wi benggerak. Sungguh. Kita tengok orang duit banyak tebal kocek, tetapi ia tak belanja jalannya Tuhan. Dalam arti kata ia tak buat sebagaimana Tuhan buat. Kita tengok. Jangan kata pergi akhirat. Tengok dunia ni kuah kering. Kalau kita tengok, maaflah dah, ikan kering ni lebih basah daripada ia. Orang biasa tu kering. Nak duit tak, bukan tak ada, tapi kering, kuah kering. Gitu. Tak ada cahaya, tidak basah. Ning amrun maknawi. Yang boleh orang ada ilmu pengetahuan tentang itu, yang nampak. Tengok tu baik. Supaya orang tengok muka kata Allah nampak jernihnya. Tengok muka ada cahaya. Cahaya apa? Orang kata ia bukan muka, ia bukan lampu, bukan pelita, bukan matahari. Tetapi apabila kita tengok Allah, walaupun warna ia warna hitam, akan tetapi lahu nur, ada nur yatala'la di muka dia. Juga hak orang ni mumsikan talafa, jadi seolah kata kuah kering. Lepas tu nega dak setara tu. Nampak tu tak? Ia tak ada. Ia tak ada ke apa? Ia tak adanya nak jadi lebih, nak jadi bertambah, tak ada. Itu cara yang agama kita ajar kita dan dok royakkan kepada kita. Supaya nak kita ni umat Islam boleh pakak-pakak berjaya dalam ini masalah. Baik. Seterusnya, sebab-sebab ni yang pedahnya kita bersedekah ni gapo rati? Pedah kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala ni gapo rati? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayak di dalam hadis yang makbul lah. Hadis ni mana hadis diterima. Nah, hadis yang makbul, saya apabila sebut tentang makbul, wa ima hasan, wa ima sahih. Ada sekadar tu, setengah ulama kata sahih, setengah kata hasan. Nampak tu dah, sahih li zatihi li ghairihi, hasan li zatihi li ghairihi, tak apa lah. Tapi duduk dalam bahagian makbul. Kalau kata hadis mardud, tengok pula. Nah, hadis tertolak. Mana habis mana? Tertolak. Kalau dhaifun jiddan, dalam majlis kita, insya-Allah kita tak bawa datang. Nampak tu tak? InsyaAllah kita tak bawa data. Tapi kalau dhaif, sekadar dhaif khafif, mana kata dhaif tu tak ada jadi teruk sangat, kita boleh buat baji-baji, buat targhib, tak ada masalah. Nampak tu tak? Ni manhaj yang kita nak berjalan. Baik. Salah satu daripada pedah kita sedekah ni iaitu nak menjauhkan diri kita daripada syaitan. Kerana tiap-tiap diri kita ni ada qarin. Qarin ni mana kata syaitan duk tunggu ni. Duk tunggu sekali dengan kita tu ya ada. Sebab tu kita tengok orang terkadang jadi pucat, jadi seolah kata tak ada. Jadi asal ada darah dia. Soal kata pucat. Tengok pergi cek di hospital di mana tak ada penyakit ke apa. Tetapi ni ibu ni syaitan. Sebab itulah masa yang kita duduk ni banyak daripada syaitan, banyak daripada orang nak buat khianat, mai sihir tu mai sihir ni, beberapa perkara. Maka salah satu daripada perkara yang nak tolakkan benda tu wigi daripada tubuh pada kita iaitu as-sadaqah. Sedekah setara mana? Kalulah sedekah harta, pasal harta, itu panggil zakat mal. Kalau sedekah zakat fitrah, sedekah pasal kata sedekah tatawuk ni lain pula. Patut sekadar mana? Sekadar kita kuasa. Tu tak ada disakatan dalam syarak kita, tak ada disakatan. Ini saya kecek dengan cara umum, tak ada kecek kata gitu gini, tak. Bukanlah ajaran kita ni seumpama ajaran yang orang Nasara dan Yahud. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Itu bukan ajaran. Ajaran Islam kita bukan ajaran tu. Hei orang yang beriman, kebanyakan daripada ahbar war ruhban. Ahbar mana tok guru orang Yahudi. Ruhban tok guru orang Nasara.
lagu mana sifat mereka? La ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Makan harta manusia dengan cara batil, tipu. Ambil harta manusia. Nampak tu tak? Nawi manusia bantu dia tapi dia tahu akhir dia agama Allah. Sifatnya macam mana ya Allah? La ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Tu dia. Yasudduna an sabilillah. Maknanya dia ni katok jalan Tuhan. Tak mau nak akak jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak mau nak jadikan kalimatullah hiyal ulia, tak sah. Nak biasa mana? Nak penuh kocek dia. Penuh kocek baju sini. Nak sekadar tu. Nampak tu dah? Orang Yahud ni apabila salah dengan dia, masuk dah. Tangan ni, dengan duit, dengan berapa nama, boh kocek. Tapi, yasudduna an sabilillah. Menetek ajaran Allah Ta'ala dan menetek ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Ubahnya urusan Allah Ta'ala yang ada dalam kitabnya dan ada di dalam perkataan Rasul-Rasulnya. Maka sifat ni adalah sifat yang tertolak di dalam agama kita. Nah, kerana apa? Kerana kalau kita buat lagu tu, Tuhan kata, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka yang taruhnya mah dan perak, yaknizu ni mana taruh dalam gedung dia, dalam tu sep, dalam kelang dia, tak wala yunfiquna fi sabilillah, tak menunaikan hak harta tadi. Lalu Tuhan royak lagu mana orang bersifat lagu tu? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Royak kepada mereka itu kata dapat berita gembira, kata mung ni kena seksa yang sangat pedih. Tuhan nak menganying we tahu lah sini. Nah, Tuhan nak menganying we tahu. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Lepas tu bila nak jadi lagu mana? Hari akhirat esok. Orang yang makan harta manusia dengan cara batil, dalam arti kata nak we manusia bantu tapi kita sekat jalan Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari ya Allah Subhanahu wa taala we tengok api neraka jahannam dan letak dia di atas tu, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Amiknya seolah kata tareka ni. Orang panggil kata tareka ni, main gonyuhnya belakang dia, dada dia, pipi dia. Lepas tu kan dia kata hadza ma kanaztum li anfusikum. Itulah hartamu yang duk taruh hari tu tak mau nak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala tu. Nah, fadhuqu ma kuntum taknizun. Rasalah hari ni lagu mana tak saya keluar harta, dalam arti kata dia nak harta manusia, nak wik dia. Apabila manusia wik dia taruh harta di diri dia tak belanja di jalan ni Allah Ta'ala dan tak buat kerja apa hak Tuhan suruh. Tu orang panggil kata sifat tok guru orang Yahudi dan Nasara. Sifat orang tok guru Yahudi dan Nasara, ambil duit manusia tak dalam kocek, tak dalam bank, tapi tak ngajar agama wikno. Ubah ajaran segala-gala, tak belanjanya harta orang wi tu di jalan ni Allah Subhanahu wa taala. Makna kata ambil duit mari, ambil harta orang mari, tapi tak buat kerja sebagaimana rupa mulut tu berjanji. Orang lagu ni Tuhan kata sebagaimana ayat yang kita dengar tadi. Maka hak lagu tu tak boleh kita. Kita orang Islam alhamdulillah, insya-Allah benda tu jangan ada. Kalau ada, badiru bit taubah. Cepat-cepat dengan taubat. Apa? Kerana wama bizzalimin bizzalimin bi ba'id. Mana kata apa orang zalim dok buat kerja tu dia tak jauh. Tuhan akan balas. Tuhan akan balas juga orang buat kerja umpama tu. Sebab tu manusia, tok guru orang agama Islam, mung tu orang nak bantu dah. Maka ambillah harta tadi itu pergi jalan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama sekali kita itu taruhkan benda-benda yang orang bagi kepada kita, sedangkan kita janji kita nak bantu agama Allah, kita bantu. Jangan salah kata kita taruh duk di dalam gedung kita tak ada waktu baik apa nama ni, tak boleh lagu tu. Nampak tu tak? Itu adalah salah dengan cara-cara, salah dengan undang-undang Islam, salah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita. Baik. Kemudian apabila kita belanjakan harta kita ni tubik di jalan Allah Subhanahu wa taala, nascaya perkara tu boleh jadi sebab mempertahankan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala daripada mana? Daripada syaitan yang nak kacaukan kita.
Nah, daripada syaitan yang nak mengkacaukan kita. Baik. Yang keseterusnya, tu salah satu daripadanya. Tu saya royak dengan mafhum, royak dengan sekaligus. Nawi faham selalu tentang isi kandungan makna hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara ringkasnya. Dan seterusnya, faedah kita mengeluarkan harta ni kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ni, iaitu kita nak membersihkan harta kita. Harta kita ni berhajat kepada bersih juga. Yang pertama. Yang kedua, nak membersihkan diri kita. Yang ketiga, faedah nak mentambahkan. Makna kan? Nak tambahkan harta kita ni jadi banyak lagi dengan sebab apa? Dengan sebab kita sedekah. Apa nak banyak lagu mana Tok Guru? Apabila kita sedekah takkan habis dak. Hak ni bagi orang yang buat kerja ni boleh tahu. Tapi saya nak misal dengan cara hissi, akli, hak pasal akal boleh kita kira gini. So umpama kata di dalam agama kita ni ia ada satu muka cara puabat, mana kata kita hijamah, mana berbekam. Wak keluarkan darah yang tak molek tadi tubik daripada diri kita. Apabila kita keluarkan darah tak molek tubik daripada kita, diri kita di kepala ke, di belakang ke, di dada ke, kata gila. Itu salah satu daripada rupa yang apa nama? Rupa yang nak mengsehatkan diri manusia. Lalu apabila jadi gitu tu, soal kata, kita uwi darah ke orang tu dengan cara memikir sekaligus tu, seolah kata jadi lemah lah kita. Jadi ta'rak lah kita, jadi dhaif lah kita. Sebenarnya tak. Apabila waktu tubik darah hak pesen tu, kita jadi khasihat. Kita jadi kau gagah, kita jadi kau jadi apa yang kata apa nama ni, apa yang kata kau jadi keracing bahasa Sia, jadi bercergah geduduk ke kita. Itu cara. Maka harta kita apabila kita wi kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita menyucikan hak dia, menyuci hak harta sendiri. Yang kedua menyuci diri kita. Nah, allazi yu'ti malahu yatazakka. Mereka yang berikan, Abu Bakar maksud, mereka yang berikan harta dia untuk nak membersihkan. Bersihkan apa kata ulama di situ? Bersihkan harta, diri dia serta harta. Dua sekali boleh. Kemudian orang yang buat lagu tu harta dia akan jadi ziyadah, jadi tambah. Jadi kau banyak. Tu. Kerana Allah Subhanahu wa taala royak di dalam Quran. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil olehmu daripada harta hak mu ada tu, aku wi tadi tu, aku wi harta tu, aku wi kamu ambil harta tu sadaqatan, sedekah, gi sedekah, gi belanja, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, nak menyuci dan nak tazkiyah. Tazkiyah ni katanya para ulama, makna kata lebih kurang kata nak menyuci tu juga tapi atas sikit, nak bersih ruhi, bukan bersih sekadar apa nama, bersih sekadar jasad luar ni, bukan, nak bersih sampai ke benda roh hak dalam. Wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim, hingga akhir ayat. Tapi nuktah mana kata syahid hak kita nak maksudnya daripada ayat Tuhan kata tu, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ai bi amwal, dengan harta-harta kita tu kita buat kerja lagu tu. Ni Tuhan suruh. Supaya juga wa aqimus salah ayat ni, supaya wa atuz zakah wa atimul hajj sama ya. Nampak tak? Tak ada jadi beza hak tu hak ni, dak bukan mana gitu. Kemudian Tuhan royak suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak pula kepada kita. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Ya Allah, Nabi jamin tidak akan kurang sama sekali harta itu daripada sedekah. Tak kurang. Kok mana tak jadi kurang dah kita wi kok orang? Ning nak royak kata hak Tuhan ni tak sama dengan kita. Hak Tuhan tak sama lagu mana Tok Guru? Gini. Tuhan ni apabila dia nak wi, walaupun tak melalui asbab pun dia boleh wi. Tapi kita nak gapo kena berlaku asbab.
Tapi balik Tuhan tak pasti. Tengok Maryam apabila ia masuk mihrab dapat wajada rizqa indaha, didapati rizki di sisinya. Tu nak ayat kata benar ni nak kita yakin. Apabila kita yakin man sadaqallah, siapa dia benar dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan benarkan dia. Siapa dia benar dengan Tuhan, maka Tuhan benarkan dengan dia. Apabila kita jadi orang Tuhan, nak atur kat mana pun boleh. Ha ni sebab tu Nabi ayat mana qasat sadaqatun min malin, daripada harta. Mari dengan nakirah min malin, daripada harta. Harta mana-mana, sikit banyak tak kira. Tak jadi habis. Ya Allah. Sebab tu ulama-ulama yang syarah mari di sini dah. Ya syarah katakan, cuba tengok orang yang belanja harta di jalan Allah Subhanahu wa taala ni. Nah, ya belanja harta di sisi Allah Subhanahu wa taala ni. Ya ni kita tengok kata duit masuk mari ni jadi mudah, dan duit yang masuk mari ni jadi banyak tak terkabah. Misal lagu mana? Cuba tok guru misal sikit gini. Seumpama kita tanam pokok yang kecil, anak dia ke, anak getah ke, anak rambut teh ke, anak gapo ke, kita beli kecil lah. Mana kata rendah dok di bombing. Kita dok pergi nak hari, dok pergi tengok dia jiruh lah bubuh baja, dok tengok. Bila ia besar lebih pada kita tu, kita tak terkabah. Tinggi pada kita, tak terkabah. Tuah dah, tak terkabah. Bila? Orang tanya tu bila besar? Tak tahu kak. Amal dok mari nak hari tak tahu. Bila? Tak tahu. Harta sepatut. Kalau kita jalan kena hak sepanjang tu heraya, ya Allah jadi. Tapi dengan sebab tak yakin dan beri tak kena, tu jadi salah. Nampak tu tak? Tu dia. Sebab tu kita nak pergi ingat al-lail. Kemudian Tuhan kata dalam hadis itulah lah, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Yegu. Makna kata tak ada siapa yang tawadhu kerana Allah, malaikat angkatkan dia. Supaya juga tak ada harta mana yang belanja di sisi Allah, malaikat di jalan Allah, malaikat Tuhan tambah kepada dia. Tu cara. Ya Allah. Habis situ. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat ni sebagaimana ulama duk syarah mari ni, apabila kita gigi tu nescaya luas pada rezeki kita dan hasil barakat. Barakat ni mana lagu mana? Barakat ni perkara yang manusia itu duk cari dan nak. Walaupun benda ni tak dia nak tengok dengan mata kepala. Ini apa lagi benda maknawi yang wajib kita itu beriman kepadanya. Barakat mana kesenangan. Sikit rasa cukup. Banyak berasa tenih. Sikit berasa cukup, banyak rasa tenih. Hak bosan, hak tak ada barakat, sikit rasa tak cukup, banyak rasa serabut. Tu makna tak ada barakat. Ya Allah, ni perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala uraikan kepada kita. Sebab tu Tuhan kata di dalam ayat Tuhan kata, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Ya Allah, baiknya ayat Tuhan. Dan tidak dah apa yang kamu itu membelanjakan daripada sesuatu. Min syai'in, mari dengan syai'in nakirah juga. Tak kira gapo-gapo. Belanja ke gapo ikut hak Tuhan wi kita ada gapo kita belanja di jalan Allah Taala sekadar mana kita kuasa, fa huwa yukhlifuhu, Allah Taala akan balas kelik. Kita wi Tuhan balas kelik, Tuhan kita wi Tuhan balas kelik. Ikut, coba kita benar dengan Tuhan, coba kita benar dengan Allah Subhanahu wa taala, ya boleh nampak lalu. Nampak tu tak? Tu ya boleh nampak. Wa huwa khairur raziqin, sedangkan dia itu sebaik-baik orang yang membagikan rezeki. Baik. Salah satu daripada hikmat orang yang sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini ada satu daripada kelebihan. Mana? Iaitu orang yang sedekah kerana Allah Subhanahu wa taala ini, orang ni adalah satu nikmat yang Tuhan wi kepada 7 kulungnya saja di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapo? Hari kiamat yang panas dahsyat, yang matahari itu dekat dengan kepala, yang tidak ada pakaian dan tidak ada selipar,
dan tidak ada pia pun boleh nak bantukan kita, tetapi mereka ini boleh duduk bawah bayangi arasy Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedekah di jalan Allah Taala kena molek dengan matlamat yang dia itu nak beri, maka orang yang beri punya wak kerja mengikut apa yang dia itu kecek dan cakap, orang lagu ni boleh duduk bawah bayangan Allah, iaitu bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala. Bayangi arasy Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi royak katakan? Dia kata sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah fi dhillihi la yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan daripada kalangan manusia lah Allah Subhanahu wa taala akan menteduhkan dia pada hari kiamat dengan bayangan arasy. Hari yang tidak ada bayangan malaikat, bayangan yang Allah Subhanahu wa taala nak beri, iaitu bayangan arasy. Lagu mana? Iaitu salah satu daripada 7 tu, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Yakni hadis ni hadis sahih, hadis sahih Bukhari. Hadis sahih Bukhari. Baik. Ia kata lelaki yang sedekah dengan sedekah apa-apa pun yang dia kuasa, fa akhfaha, dia tutup, dia sedekah ni tak royak ke pia. Sebab apa? Dia sedekah nak bagi Tuhan tahu. Dia sedekah kerana Allah, sedekah kerana nak uwi dia tu selamat duduk di hari akhirat. Kalau sedekah duk uwi nampak pukul gambar di Facebook tu hak tu wallahu alam, wallahu bihi ali. Hak ni fa akhfaha, ya sunyikan, sehingga pinayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata tangan kiri ni tak tahu apa hak tangan kanan buat kerja. Makna kata orang dekat dengan dia pun tak tahu kata dia buat gapo. Hingga orang dalam keluarga dia sendiri pun tak tahu. Orang-orang dulu ni, orang-orang berkat, orang-orang alim, orang-orang Tuhan akak ni, dia puasa ni orang tak tahu keluarga dia kata dia puasa. Ya duk. Jangan kata dia wi harta kepada orang. Ya apa nama yang kata bagi rezeki, apa bagi kebaikan kepada orang. Ya puasa kita tak tahu. Ni orang yang Allah Subhanahu wa taala nak duduk bawah Arsyur Rahman. Kita akan siapa berlaku hari ni. Walaupun kita penanti lah, tapi tiap-tiap perkara yang datang ya dekat berlaku. Demo kata jauh, tak jauh. Tiap benda hak datang ya dekat. Nampak tu tak? Ni nak kita masuk di dalam hati kita. Saya berdoa kepada diri saya, pada semua ikhwah kita yang duk ikuti ni, nak masuk dalam hati apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak di sini. Baik. Maka sedekah ni sebabnya nak akak darajat dia di dunia ni lagi, belum daripada di hari akhirat nanti. Kemudian pedah lagi kita sedekah. Tengok nah, pedah kita sedekah. Dengar sikit, tak ada apa insya-Allah. Pada malam-malam kita ni, bagi orang-orang hak tak ada berehat lagi tu, orang berehat tak apalah. Nanti ikut lepas daripada ni tak ada masalah. Sedekah tu iaitu nak memadamkan kesalahan hak kita. Kesalahan hak kita ni banyak. Sebagaimana hadis yang sah daripada riwayat Imam At-Tirmizi, hadis sahih masuk, iaitu daripada Sunan Tirmizi ni, daripada Ka'b bin Ujrah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-sadaqatu tudfi'u khati'ah kama tudfi'u al-ma'u nara. Makna sedekah ni menghapuskan kesalahan, mana dosa, sebagaimana hapuskan, memadamkan oleh air itu akan akan api. Ni cara hak Islam kita duk royak kepada kita. Dosa banyak nak buat lagu mana? Sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita pakak berjaya dan dapat hasil hidup pada dunia, pakak berjaya dunia, pakak berjaya di hari akhirat nanti. Dan salah satu daripada hadis, walaupun di dalam perbincangan ulama ni ada setengah-setengah ulama kata hadis ni adalah pertikai di sisi ulama kita, akan tetapi pertikai tadi itu tak ada jadi kuat mana sampai kata oleh kita nak buat jadi
nak menggemarkan, bukan. Nampak? Boleh nak kita nak menggemarkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Kabir daripada Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, faedahnya sedekah ni gapo? Iaitu sebab nak menghenggakan kita dan jaga kita daripada penyakit. Sedekah ni nak menghenggakan kita dan nak menjagakan kita daripada penyakit. Hengga kita daripada penyakit dengan izin Allah Ta'ala dan jaga kita daripada penyakit. Ni hak syariat kita raya. Katakanlah bunyi hadis kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hassinu amwalakum bizzakat. Jagalah harta mung tu dengan zakat. Nak jaga harta kena zakat. Nak jaga harta kita hendaklah kita menunaikan zakat, we jadi molek, we jadi jelah, we jadi tak jadi gapo nama orang panggil kata tak jadi cuai kita dalam ini masalah. Kemudian pepatah yang kedua, wadawu mardakum bis sadaqah. Ya Allah, berobatlah olehmu sakit penyakit kamu tu dengan sebab mu tu sedekah. Benda ni sebagaimana riwayatlah hadis ni kita buat darajat dia sebagaimana ulama kata, setengah kata hasan li ghairihi, setengah kata dhaif. Nampak tu tak? Akan tetapi kalau kita kecek dalam bab targhib wa tarhib, ulama yatasamuh lah sini. Makna kata ya maaf, tak ada jadi bebanan berat sangat. Akan tetapi orang yang beramalkan dengan ini hadis yang kita dengar maksudnya, lagu mana jadi satu kisah yang saya nak rayak kepada semua ikhwah-ikhwah kita supaya nak pakat-pakat dapat tahu, dapat ambil pengajaran. Hak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis kita dengar tadi tu adalah sungguh dan jadi apabila kita benar dan kita amal mengikut ajaran. Ada seorang daripada kalangan orang Mesir, ia ni adalah afanallahu wa iyyakum, ia orang penyakit jantung dia tu jadi temu. Maka dia ni orang duit banyak. Orang Mesir ni kalau kaya sungguh, kalau pakai miskin sungguh. Hak kaya ni ya Allah mallahu bihi alim, Tuhan punya tahu. Kaya sungguh. Masuk di dalam bank dia tu semenek ni Allah tak boleh nak bilang. Milion masuk. Juta-juta masuk. Ia pergi berobat. Pasal dia orang kaya ni tabiat dia pergi nak berobat diri. Berobat di situ, berobat di sini, berobat di situ, berobat di sini. Banyak. Hawak apa? Kerana nak hingga daripada sakit. Akan tetapi pergi di Almania, pergi di Amerika, pergi di England, pergi di Perancis, pergi situ, pergi sini, tak hingga. Mari di Thailand, mari di China, pergi situ, pergi sini, belum ada corona lah, tak hingga. Bama kata tak apalah, nak buat gana klik pergi jumpa bama Mesir, kata nak buat gana Tuhan takdir mari dah, Tuhan tulis mari dah. Mana kata mu nak jadi lagu ni, tak apalah, tak hatilah. Kita orang-orang Islam, kita kena ada Tuhan. Lalu dia pun tak ada gapo. Apabila bama tu nasihat, doktor lah maksud nasihat begitu, dia pun tak ada gapo. Anak tangan dia lah bawa kereta. Petang-petang ni bawa kereta nak pergi tengok situ tengok sini supaya nak tenangkan hati. Jadi fardu kata orang bawa kereta bagi dia tu berhenti di satu tempat tepi dengan tempat orang duk jualnya daging. Duk jual daging ni orang Arab ni kalau dia jual daging ni, makna kata daging dia ni dia tak serupa sistem cara gerak teh daging dia dengan orang Jawi kita tak sama. Kalaulah kita kata kita nak buat makan sup tulang,
ataupun gula tulen keraka ke masalah umpama ya ada juga daging. Kenapa? Tetapi kalau negara Arab, kalau tulen sungguh. Ya kikih tubik daripada tulen tu daging habis licin tak ada gapo. Ya nampak seorang perempuan mari duduk di birak kedai tu, duduk tepi tu, duk sepak apa nama, duk kutik. Ambil ada apa nama bekas dia tu duk kutik, ambil tulen-tulen tu bubuh di dalam makan ni. Lepas tu duk perhati tengok tulen saja. Tulen setulen-tulen tak ada daging lah kecak mudah-mudah. Lalu dia duk perhati tengok banyak minit jugalah. Duk tengok. Lepas tu dia pergi. Orang perempuan tu pergi. Orang perempuan tu pergi. Orang susah. Pakai ya biasa lah orang perempuan. Lalu dia ni setelah daripada orang bawa kereta yang mari ni, dia suruh orang bawa kereta dia tu suruh orang bawa kereta dia tu pergi cari tuai hak buka kedai daging tadi tu lah, jual daging, jazar bahasa Arab panggil. Lalu dia tanya, kata orang perempuan ni siapa? Suruh anak tangan dia ni kita tanya. Tuai kedai tu ayat kata, oh dia ni seorang sayyidah lah, mana kata orang tua yang ditinggalkan oleh anak cucu, tak ada duk jadi pada dia, tapi ambil anak-anak hak pesing, anak hak pesing tak berjuh ni tak, dia duk pegang cucu lah ni 4, 5, 6 orang, 8 orang kata, kat 10 orang kata gitu. Lalu lepas tu dia duk mari sokmo, kan lagu mana dia duk mari sokmo nak hari pada wi gapo tek dia, dia mek tulen tu rebuh-rebuh makan nasi gitu dia kata. Ya royak. Kadang-kadang aku ni wi juga setaka dua, nak wi banyak-banyak apa aku pun tak ada juga. Ya orang hak pesing kata hati tak sampai gitu. Lalu hak ni pun lakah batah gi royak kepada ahli dia, apa nama tokel dia no, ketua dia ada dalam kereta royak 1 kaza 2 3 4 gini. Dia royak kata orang perempuan tu orang tua duk mari sokmo, dia duk pegang anak dia lah, cucu-cucu dia tak ada dia duk padu ke dia, pas dia mari tak minta mek tulen gitu tu gitu. Lalu tuai hak main duk dalam kereta ni lah royak kata gini dah, royak kepada tuai dia tu hak tu jual daging tadi tu, wi ke orang perempuan ni tiap hari pun tak apa, tiap kali dia mari, tiap kali dia mari, tiap apa nama dia siapa sini ni, dia nak banyak mana murid dia, tapi alal aqal hak kurangnya murid dia 3 kilo. Tiap kali dia mari wi dia 3 kilo bubuh banci, bubuh dalam catat teh kata dia ni ambil hari gapo-gapo ambil duit dia aku. Ya orang kaya nak wi sekol mu boleh lagi, orang hebat orang kaya tu wi mewah wi 3 kilo. Tiap kali orang perempuan ni mari pakai tu wi. Dia kata ada orang baik ahli khair pesan kata orang baik ni pesan kata mu ambil. Ya kata pia. Aku sendiri pun tak tahu. Nak ayat kata ya wi tadi tu dia tak ada nak kepada nama, tak ada nak kata wi kerana nak wi kerana Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila jadi gitu, orang perempuan ni gembira suka. Kerana tak pernah makan daging dengan cara sedap lagu ni 3 kilo ni bukan sikit Boleh duk makan, boleh duk gapo. Tiap kali dia ambil daging daripada jazar jadi tukar hak semelih tadi tu di kedai, dia doa sokmo. Dia berdoa sokmo nak wi apa nama hajat berapa nama orang hak bantu dia ni boleh. Dia tak tahu tu dia doa ke siapa. Untuk dia doa Allah Taala lah, tapi untuk dia tak tahu. Sebab dia tak tahu, dia tak kenal mata hidung pun. Tiba-tiba fajaah. Benda ni benda sungguh, benda berlaku. Semua tok-tok guru kita khabar kepada kita hak siqah lagu tu berlaku. Lagu mana jadi? Satu hari orang tu kau jadi orang ada berilat, orang hak sakit jantung saat ni tu. Dia kata tiap bulan ni kena pergi cek di hospital. Kata lagu mana dah jantung kerana ambil ubat ambil berapa. Pergi cek di hospital hak Mesir mula-mula. Doktor ni jadi ajab, mana jadi pelik. Nyakitmu hilang kan? Nyakitmu tu hilang kan? Dia kata sungguh ke? Aku puasa sehat, dia kata. Tak ada, ya tak ada.
Aku rasa tak harap ke benda tak biasa berlaku je atas lagu ni. Tak pernah berlaku. Lalu dia kata, cuba tubik pergi di luar negara, cek sana. Sebab sini boleh jadi alat tak itu mana. Ya tubik luar negara, cek tengok tak ada sungguh. Benda hak bomo, benda hak doktor tak boleh nak buat, tapi Allah Ta'ala boleh buat. Sebab apa? Sebab tadi. Sebab amalan kebaikan tadi. Ini adalah perkara yang kita itu kena tahu dan yakin. Sayyidina Umar buat lah ni juga. Sayyidina Abdul Aziz buat lagu ni juga. Tak tahu tapi ia mari makan. Belum subuh ada makan ni di atas dapur rumah. Tok-tok guru kita ni buat kerja lagu ni. Ada Syekh apa nama ni, Abdul Rahman Jibrin alaihi rahmatullah. Tiap-tiap kali ni, tiap-tiap hari ni dia ada buat makan hak dia. Tak ada dia tahu tu. Kita dapur rumah tulis surat atas ni makan ni untuk. Dia pergi cek kata di mana rumah hak mana. Tu cara mereka itu buat. Ni maksud hak gapo? Dawu mardakum bis sadaqah. Nampak je tak? Suruh kita itu buat benda-benda lagu ni. Ya Allah, benda hak tak ada jadi payah gapo kali. Kemudian yang terakhir yang kita nak royak di sini, iaitu sedekah ni nak menghinggakan, nak jagakan kita daripada panas kubur. Kubur ni panas tak? Cuba kita masuk tengok. Kalau kita orang hidup ni masuk tengok, duduk tak sampai 5 minit tak boleh nak duduk. Tapi kalau duduk gitu sampai ke hari ila yaumiddin, hingga hari kiamat, panas. Maka Nabi SAW royak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani daripada Uqbah bin Amir annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tutfi'u an ahliha haral kubur. Sesungguhnya sedekah itu menyejukkan daripada ahlinya gapo kepanasan kubur. Boleh. Semua ini benda hak kita ada rasa rusing, rasa takut, dalam bulan ni kita boleh buat. Bila ni? Ada lagi semalam. Malam mana? Malam 29. Hatta lah Ramadan kita pakai kita hatta dia klik pada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan as-sadaqah. Dengan apa? Dengan sedekah. Sekadar mana? Sekadar kita mampu. Payah ke apa kalau sekadar kita mampu? Sekadar kata kita boleh. Tak ada rasa harta kita hak Tuhan bagi. Ada. Kita dah belanja hal tak tahu gapo tetap lebih lagi. Nampak tu tak? Tetapi hak Tuhan wi kita nak wi di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila? Pada akhir hari daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita pakai nak tolak. Nah, pakai nak tolak Ramadan itu kembali klik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan itu suka. Nah, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Mereka nak masuk kita dalam ayat tu. Ni jiwa orang-orang yang beriman. Maka munasabah banyak dah ni kita ambil boleh berapa dah Abdullah, berapa minit dah saya kecek ni. Dia lebih lah nah. Tak apalah. Jadi mana kata kita hari ni kita terbuka alhamdulillah supaya nak kita ni pakat-pakat membantukan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun tak pernah juga jadi balik kita ni, balik apa nama ni, majlis ni lah, majlis ilmi Dumya Jadidah yang kita asaskan majlis ini beberapa orang daripada tokoh-tokoh ahli-ahli ilmu pengetahuan yang berlandas di atas dasar Alkitab wa Sunnah, mengikut cara faham para ulama Rabbani semenjak di tanah Mesir hari tu lagi. Nah, sampai ke sekarang learning pakat-pakat puak kita ni duk bawa. Maka saya ni salah satu daripada anggota yang ada di dalam ini majlis sebagai Syekhul Majalis, dan lain-lain lagi daripada guru kita dan kawan-kawan kita daripada ahli Malaysia sendiri dan orang-orang petani sendiri, dan lain-lain lagi daripada orang Indonesia dan orang-orang Arab sendiri yang pesan kata pakat-pakat nak ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Suka-suka nak apa yang kata nak mempertahankan agama. Nah, kita masuk guru kita di dalam majlis ni untuk apa? Naknya satu lah. Tak ada nak hak lain. Nak ja'ala kalimatullahi hiyal uliya. Nak menjadikan kalimah Allah Ta'ala, agama Allah Ta'ala ni nak jadi tinggi. Maka dasar majlis ilmi Dumya Jadidah kita ni, yang pertama kita sebar ilmu. Sebar ilmu yang berdasar kepada Alkitab, As-Sunnah, mengikut para ulama kita faham gih kepada masyarakat semua.
Yang kedua, iaitu kita mempertahankan maruah kesucian agama kita dari pia-pia pun mari nak kaca, mari nak cemar, mari nak keruhkan kemurnian, kebersihan agama kita, kita akan buat kerja. Nampak tak? Itu adalah dasar majlis ilmi Dumyat Jadidah. Maka pihak kita ni sebagaimana diwakili oleh anggota majlis ilmi kita ni, supaya saya ni cakap sedikit tentang ini masalah kepada kepada umat Islam kita, saudara-saudara kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik kita ni berhajat lagi lah, mana kata bahasa dia, manusia ni tak terkaya daripada tupai pergi mari, berhajat kepada bantuan untuk apa? Untuk kita nak mensiapkan video kita ni, ataupun panggil kata video kita ni tepat yang kita nak mengajar, tempat yang kita nak sebar agama, nak belinya alat-alat yang canggih, alat-alat yang tansamai lah, alat-alat hak pesing kata semasa, untuk kita nak sebarnya dakwah al-Islamiyah as-sahihah yang berdiri di atas dasar al-kitab wa sunnah, mengikut para ulama rabbani semenjak daripada qurun salaf hingga kita ni. Maka kita mengingati sebagai hak perkataan akhir ni, sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, ia kata mula-mula sekali kun aliman, jadi olehmu akan orang alim. Yang kedua, kalau tak nak jadi orang alim, au muta'alliman, jadi orang hak muta'allim. Lagu mana orang muta'alliman? Mana kata orang mengaji. Nampak tu tak? Jadi orang mengaji. Kalau tak boleh jadi orang mengaji, dia kata kun muhibban, jadi orang kasih, nak bantukan kepada jalan ni hak agama. Kasih nak bantu. Nampak tu tak? Kasih kita nak bantukan jalan ni. Ataupun kun muttabi'an, ikut sama sekadar mana kita mampu. Ikut di sini katanya para ulama yang mensyarahkan kata Abu Darda ni radhiyallahu an, makna kata kita ikuti sumbangan sekali dengan dia, supaya nak kata kita ni jadi masuk. Kita tak ngajar dah, kita jadi orang bantu orang ngajar. Kita tak sebar dah, kita jadi bantu orang sebar. Terutama hak sebar di atas jalan ni al-kitab wa sunnah, mengikut syarah para ulama Ar-Rabbani ni, maka salah kata hebat dah lah. Wala takun khamis fatuhlik, jangan jadi orang yang kelima. Gaguna alim pun tak, belajar pun tak, muhib pun tak, ikut pun tak, jadi orang kelima. Tak jadi lagu tu. Hidup dunia bukan lagu tu. Nampak tu tak? Sebab dunia ni, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sahih daripada riwayat hak Imam At-Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi kata ala innad dunya mal'unatun, dunia dikenal laknat. Mal'unun ma fiha, mal'unun mana dilaknatkan perkara yang ada di dalam ni, illa zikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allim. Malaikat kita sebut Allah Ta'ala, ataupun kita mengajakkan manusia kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengingati dengan apa? Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Mengingati dengan Al-Quran, mengingati dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingati dengan ulama-ulama yang sebagai ulama Allah Ta'ala, auliya Allah, auliyaur Rahman, auliya sebagai warasatul anbiya. Itu maknanya. Ataupun jadi orang alim, ataupun orang mengaji. Maka mari kita sama-sama membantukan sedikit sebanyak daripada perkara-perkara yang diminta oleh majlis kita ni daripada pihaknya, supaya saya ni bercakap dan royak di sini. Mari kita sama-sama pada akhir jelsah ni mana kita mari pakat mari, siapa dia yang dengar suara ni pakat mari. Nah, ada belaka dah tu rakam dia tu, hak Malaysia pun ada, hak Thailand pun ada, hak Malaysia ikhwah kita yang ada di sana untuk nak sumbangkan, boleh. Nampak tu tak? Hak Thailand pun boleh juga. Nampak tu tak? Maka hak kita duk nak ni iaitu sebagaimana duk royak tu lah, sebagaimana duk royak tu iaitu 200,000. Nah, 200,000 mana sekarang lah ni tak sampai setengah lagi. Nah, tak sampai setengah lagi, tapi kita dak bubuh lah, masuklah. InsyaAllah sampai bila tu kita akan royak dan ijtihad, dan kita akan royak kata kita nak ambil itu tu pergi buat gapo ratik, supaya kita tu jadi jelas dan jilah dalam masalah kita nak berjalan urusan
agama kita ni. Maka marilah kita sama-sama capur tangan di akhir Ramadan ini hak mula sekali sebagai tempat yang kita nak pergi, dan lepas pada ni pula kita masuk pula. Nampak tu tak? Siapa ada nak tanya gapo, rakam telefon pada siap dah. Gapo nama hak dalam majlis kita tu ataupun hatta risalah melalui risalah hak majlis kita ni pun boleh juga, tak ada masalah. Gapo nama boleh kita masuk di situ, royak kata lagu mana, tanya gapo hak tak faham tak gapo. Kalaulah di sana tu adalah Ustaz Rusdi kita pun boleh. Nah, ada telefon dia, Ustaz Abdul Nasir kita pun boleh. Kita telefon dia. InsyaAllah kita hak duduk di Thailand lah, hak duduk di Malaysia tu, hatta mesej mari, hatta risalah mari. InsyaAllah ada rakan-rakan kawan-kawan dan ahli hak duduk jawab tu, ia akan beri balaskan apa yang ditanyakan di istifsal soal gapo tu. Itulah kewajipan yang saya itu nak sampaikan kepada saudara-saudari yang dirahmati, yang dikasihi. Mudah-mudahan kita masuk di dalam firman Allah Ta'ala kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nampak tu tak? Itulah sahaja daripada pengingatan pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jagakan kita daripada balapetaka, dan minta pohon kepada Tuhan akakkan balapetaka daripada kita, supaya Tuhan itu selamatkan semua umat Islam kita di mana pun yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada penyakit wabak ini. Kita hendaklah jaga diri kita, ambil dengan asbab, dan kita banyak-banyak berdoa dengan doa yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam wa min qurna. Itu maknanya kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berdoa, insya-Allah Tuhan selamatkan diri kita, kalaulah kita itu benar-benar berdoa kepada Allahu Jalla wa Ala. Sekadar itulah sahaja pada perjumpaan sekali ini. As'alullah Subhanahu wa Ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.